GISB. Oh. Boleh tak Tuan Haji sentuh sikit pasal GISB? Ada yang kata okeylah siasat liwat lah tapi yang betul-betul seorang je. Tapi bunyi macam ramai. Kemudian pergi serbu pusat perniagaan ditutup di LHDN lah macam-macam. Dan akhir sekali tuk-tuk SOSMA. Jadi di luar rakyat Malaysia keliru. Apa benda yang kita cakap hari ni, Bloombergnya, Banduan Terhormatnya, Samsul Iskandar, semua asasnya rakyat keliru, celaru. Sekarang yang keempat pun, Pak Haji Abu tadi tanya ni pun, saya kata minggu depan saya nak tanya, saya tanya sekarang. Macam mi abu kalau start. Itulah bukan, ni bukan token mi abu. Sorry ya Pak. Dia kata, kenapa tuk-tuk lompat pergi ke SOSMA, dia kata. Apa pandangan Tuan Haji? Saudara ataupun Pak Haji Abu, itulah dia siasatan. Apabila dikatakan siasatan, apabila pihak berkuasa menyiasat, maka mereka menyiasat. Apakah yang mereka siasat terkandung dalam kertas siasatan? Kertas siasatan adalah di bawah Akta Undang-Undang Rahsia Rasmi. OSA. So kita, siapa sahaja tidak berhak untuk tahu apa dalam kertas siasatan. So secara ringkas, oleh itu tidak ada sesiapa sekarang ini berhak mengatakan bahawa kononnya polis tidak berhak untuk buka kertas siasatan di bawah SOSMA. Kita tak tahu. Melainkan betul-betul ada isu keganasan, terorisme ataupun perkara yang boleh membawa kepada penggugatan keselamatan negara dalam apa bentuk yang difikirkan wajar, barulah SOSMA boleh digunakan. Ada atau tidak Hanif Katri atau mana-mana pihak peguam lain, lebih bagi politik pula lah, tidak berhak nak menyukai. Jadi tunggu. Tapi di sini saya nak rumuskan, mungkin pada satu tempoh akan datang kita boleh buat perbincangan lebih luas dengan teratur tentang isu GISB. Sebab apa rakyat kena faham, memang dalam GISB setakat mana yang saya ikuti perkembangan laporan, pertama sekali saya perlu ucap tahniah kepada polis. Sebab mereka dengan jelas telah menyatakan mereka mengambil sikap berwaspada dalam siasatan GISB sebab mereka tahu seseorang itu belum bersalah sehingga dibuktikan bersalah. So mereka telah membahagikan siasatan mereka ke pelbagai tahap. Bermula lebih sebulan lalu kenyataan ini. Dan siasatan telah bermula, penyelidikan telah bermula beberapa tahun sebelum itu. Tahniah IGP. Yang betul kita kata betul. Cuma pada masa yang sama, ada juga tindakan-tindakan yang mereka buat yang pada permukaannya boleh dipersoalkan ikut undang-undang atau tidak. Ya, di mana ada anak-anak telah diambil keluar daripada pusat-pusat tertentu dan kemudian diserahkan kepada tempat pemeliharaan kanak-kanak, pusat perkhidmatan awam, bajikan masyarakat, di mana ada ibu bapa mengatakan mereka tidak tahu langsung. Dan ibu bapa ni bukannya daripada orang GISB pun, orang awam biasa. Nah, di sini ada dua kumpulan peguam telah membuat kenyataan. Ini saya cakap secara rambang. Satu pihak peguam yang telah membuat kenyataan mewakili ibu bapa yang bukan GISB. Satu lagi pihak peguam yang mewakili GISB. Jadi kedua-dua mengatakan ada isu berbangkit. So, ya, dalam keadaan dealing dengan beratus orang, mungkin ada satu dua perkara yang mungkin saya tidak mengatakan ya telah salah pandang atau tidak diikuti proses dengan tepat, tetapi biarlah pihak-pihak berkenaan membangkitkan isu dengan betul kepada pihak berkuasa polis dan pihak polis boleh menyiasat. Tapi pokoknya di sini itu satu perkara. Perkara yang kedua, terdapat pelbagai percampahan, cabang-cabang dan ranting-ranting jenayah yang disiasat. Satu, ada jenayah seksual, iaitu jenayah berat yang disiasat. Kita tinggalkan tepi berapa orang yang dituduh. Siasatan belum selesai. Berapa orang yang dituduh. Baru hari ini saya baca dalam laporan seorang anak bekas pemimpin sebelum GISB mengatakan beliau menjadi mangsa rogol. Mungkin itu satu kes siasatan baru. Itu lain. So, jenayah berat seksual. Kemudian kita ada jenayah komersial. LHDN.
pembentukan syarikat, pembayaran cukai, maklumat-maklumat kepada SSM dan sebagainya. Itu bentuk jenayah lain. Ketiganya, bukan jenayah sivil, jenayah akidah syariah. Yang mana kita tahu negeri Selangor telah mengeluarkan fatwa baru-baru ini dan telah digazetkan pada 16 Oktober. Fatwa mengatakan GISB mengikuti pemahaman dan ajaran yang sesat daripada Islam dan diminta untuk bertaubat secepat mungkin. Itu akidah. So ada banyak cabang jenayah ni. Polis tak boleh masuk campur isu Islam sebab bukan bidang kuasa Persekutuan Polis. Majlis Agama Islam negeri pula tidak boleh masuk campur isu seksual. Sebab itu jenayah. Jadi banyak perkara ni. Jadi kita perlu pada masa ini atas permukaannya bagi peluang kepada pihak berkuasa menjalankan tugas. Dan pada masa yang sama, kita perlu membela juga orang-orang yang belum didapati bersalah ni, kerana setiap orang, seperti yang saya selalu nyatakan, kalau seorang pembunuh bersiri yang didapati bersalah 10 pembunuhan dilakukan, bila dia dituduh di mahkamah untuk pembunuhan yang ke-11, dia masih perlu dibicarakan dengan adil. Walaupun didapati bersalah 10 yang lalu. Apatah lagi mereka ni yang belum dituduh pun sekali, bukan saja 100 kali, 10 kali, sekali pun belum. Mereka perlu diberi keadilan hak asasi manusia yang disiasat. Tapi kita perlu berlaku adil kepada pihak berkuasa polis juga. Dan perlu berlaku adil kepada pihak majlis-majlis agama. So, bagi tempoh, di sini saya sudahkan jawapan ringkas saya dengan satu lagi perkara. Ada orang bangkitkan, ini masanya untuk RCI, Suruhanjaya Siasatan Diraja. Minta maaf, saya bukan nak biadab, tapi saya nak katakan di sini, minta maaf ya, kepala otak orang yang cadangkan benda tu. Ya, saya minta maaf. Sebab orang itu tak faham apa itu RCI. RCI ini ditubuhkan untuk mengkaji sesuatu perkara sekiranya kita rasa dan percaya konsep ataupun sistem atur perkara itu perlu diteliti untuk pembaikan. Penambahbaikan. Jadi kita buat RCI, lantik pakar yang dulu sebelum itu sekarang untuk tengok apa yang telah ada lompong dia. Mana yang telah disalahgunakan. Loophole. Right. Jadi dalam GISB ni kalau ada perkara yang pihak berkuasa patut nampak tapi tak siasat, maka bagaimana nak buat kalau ada. Begitu juga kalau pihak majlis agama patut nampak tapi tidak pergi dan siasat, bagaimana nak adakan pembaik pulihan, penambahbaikan perkara itu supaya perkara ini tidak berulang. Itu, kalau itu saja, tapi sekarang ini ada siasatan jenayah. RCI tidak mungkin boleh buat siasatan jenayah. Kalau orang tak faham, sila faham sekarang. Hari ke hari benda berlaku kat Malaysia, RCI. Dan saya tak boleh terima sebagai peguam. Ini menunjukkan rakyat tak faham apa itu RCI. Tapi yang disebut RCI itu orang-orang yang penting. Orang yang penting tak semestinya dia orang tahu. Betul. Kita dah sentuh banyak kali. Adakah mereka mengambil penasihat yang betul? Adakah penasihat diambil berani cakap yang betul? Lagi satu yang penting di sini. Kita dah sentuh. Ada jenayah sivil. Ada jenayah syariah. Betul. Itu dua bidang kuasa berasing. Selepas selesai siasatan, kalau kita percaya perlu dikaji, diteliti untuk pembaikan sistem siasatan dan penelitian. Maka dia tidak boleh dilakukan oleh RCI 1. Ini rakyat kena faham. Suruhanjaya Siasatan Diraja ada akta dia. Akta Suruhanjaya Siasatan Diraja. Di mana persekutuan kerajaan boleh minta perkenan agung untuk buat RCI. Untuk isu-isu persekutuan. Tapi negeri pun boleh, kerajaan negeri boleh minta perkenan sultan. Atau raja negeri untuk isu negeri. RCI juga panggil? Yes, dalam akta yang sama. Okey, bukan akta yang berbeza. Justru isu agama di bawah negeri. Kalau kita nak katakan majlis agama perlu buat SOP baru, contoh itu isu syariah. Jadi negeri yang kena bentuk. Contohnya kerajaan negeri Selangor, di mana wujudnya GISB pusat di Rawang tak jauh 500 meter dari rumah saya. Untuk buat RCI bagi tujuan
syariah. Untuk persekutuan jenayah korporat, seksual dan sebagainya, kena buat isu RCI persekutuan. Jadi RCI pun dikena berbeza. Biarlah siasatan tamat dulu. Betul. Sebab RCI di hujungnya macam mana yang berlaku RCI Forex. Macam mana yang berlaku Batu Putih belum dilaporkan, belum didedahkan lagi. So kita tidak ingin mendahului. Di Forex, RCI kata apa? Kami mengesyorkan siasatan lengkap dibuat oleh pihak berkuasa. Kalau sekarang tu buat RCI, polis, majlis agama, baiklah nak buat RCI, kita peluk tubuh dulu. Jangan siasat lagi lah. Tak payah siasat. Kita ganggu RCI. Betul. Lepas 6 bulan RCI buat laporan, kami minta polis, majlis agama untuk siasat. Kepala otak. Sekarang baru nak siasat balik lepas setahun. Bukankah bukti semua dah hilang? So rakyat tu faham apa itu RCI. RCI ni bukan benda yang glamour. Bunyi je tinggi. Saya sentuh benda ni sebab ahli politik sendiri tak faham. Memang tak faham dan tak mau faham. Cuba nak dalih isu, nak tunjuk pandai RCI. Pergi tengok. Mana pernah di Malaysia ni ada satu pun RCI yang berjaya selesaikan masalah. Tak ada. Yang mereka boleh buat, beri rekomendasi. Mereka tidak mempunyai taring untuk selesaikan masalah. Maksudnya tidak ada kuasa. Yes, mereka cuma boleh bagi rekomendasi untuk pihak yang ada taring. Polis, SPRM, Immigration, Majlis Agama untuk buat kerja dia. Secara mudah, memberi nasihat je lah. Lebih kurang. Lebih kurang lah. Sebab tu orang yang duduk dalam RCI ni bekas. Ya, betul. Ketua Setiausaha Negara, bekas Ketua Hakim Negara. Bukan orang yang pegang jawatan. Mereka memang berwibawa, tapi mereka cuma boleh bagi nasihat. So tolonglah. Jangan kelirukan rakyat dengan cadangan-cadangan yang tidak kena pada tempatnya. Kalau polis umumkan, kami dah selesai siasatan. 87 kami bawa kes ni. 97 kami bawa kes itu. Harta telah kami sita. Majlis Agama kata kami pun telah bawa orang-orang yang sesat ke Mahkamah Syariah. Kemudian nak buat RCI, buatlah. Please faham dulu. Tunggu siasatan lengkap dulu. Tapi masalahnya menteri pun tak jawab benda ni. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni overtime sampai pukul 11. Tak apa, pasal musim baru kita bagi sampai pukul 11 hari ni. Tuan Haji, ringkas dan padat, rumusan apa yang kita perbincangkan tadi, apa yang Tuan Haji kupas tentang Bloomberg-nya, tentang banduan terhormat, tentang sentuh sikit pasal Samsul, sentuh sikit pasal GISB, rumusan ataupun nasihat kepada kita semua. Banduan itu tidak terhormat selagi dia tidak mengambil tindakan peribadi menyaman atau laporan polis untuk siasat jenayah salah laku kuasa. Bloomberg pula tidak boleh dibiarkan menyemarak belum cerita-cerita palsu lagi, dan hendaklah diambil tindakan fitnah oleh Anwar Ibrahim secara peribadi untuk menentukan perkara ini tidak belum lagi. Malangnya Anwar belum mengambil tindakan itu. Selagi dia tak mengambil tindakan, selagi itulah nilai kerusi Perdana Menteri akan sentiasa dipersoal. Dan dia menjatuhkan kredibiliti perjuangan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk reformasi dan integriti. Sebab setiap perkara yang baik perlulah bermula dengan diri sendiri. Sekian, terima kasih. Terlebih terkurang, saya minta maaf. Sebab kadang-kadang bila isu-isunya serius, maka saya teruja untuk sampaikan dengan lengkap. Betul. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Hanif Katri. Kepada anda semua, saya yakin anda mungkin dah lebih clear, lebih faham isu-isu yang anda sendiri bangkitkan untuk saya sampaikan, dan kupasan Tuan Haji Hanif Katri cukup mudah kita memahaminya. Dan lagi satu, ini kempen pula. Minggu hadapan hari Rabu jam 9 malam dari Kamar Hanif Katri,
hostnya pun Hanif Katri. Tetamunya tunggu nanti Tuan Haji umumkan. Dan juga satu lagi pula, minggu depan pula ramai yang duk WhatsApp saya, Hisham Jalil, Hisham Jalil, Hisham Jalil, Hisham macam meratip pula. InsyaAllah minggu depan kita bawakan pula Hisham Jalil ke sini. Sama ada hari Rabu atau hari Jumaat, nanti kita tentukan yang mana lebih sesuai. Kerana ramai nak dengar pandangan beliau dalam pelbagai perkara. Apapun, terima kasih hari ini berdesuk ramai yang menyaksikannya. Seperti mana Tuan Haji mengakhiri kalam dengan memohon ampun dan maaf. Begitu jugalah dengan saya, Fazli Muhammad. Memohon ampun dan maaf jikalau ada salah bahasa, terkasar kata, mencuit, mengguris hati dan perasaan anda semua. Kami mohon ampun dan maaf. Teruskan memberi sokongan kepada kami. Tak kiralah dari kamar Hanif Katri pada hari Rabu maupun apa kata Malaysia, semestinya ilmu yang kita akan sampaikan. Cuma cara penyampaian kami, mungkin ada pihak yang rasa ini politik. Tidak. Kami cuma cara penyampaian kami hanyalah untuk memastikan anda semua faham. Jangan duk dengar cerita-cerita karut macam mana tadi. Sakau berbilion-bilion itu semua karut lari daripada landasan kereta api dengan tajuk kita pada malam ini. Terima kasih kepada penerbit, terima kasih kepada rakan-rakan yang ada di sini. Jangan ingat kami dua je kat sini. Sampai ketemu lagi pada hari Rabu dari kamar Hanif Katri bersama host kita, Tuan Haji Hanif Katri sendiri. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.